Lagi meneruskan perbincangan kita ataupun tajuk kedua kita, iaitu berkaitan dengan sumbangan Al-Qaradawi dalam sastra Islam. Dan dengan itu saya menjemput yang berusaha, Dr. Muhammad Anwar bin Ahmad, pensyarah kanan Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Arab, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, untuk membentangkan kepada kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sahibus samaha Profesor Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Ustaz Muhammad Khairil Anwar, saudara moderator, rakan-rakan ahli panel, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang saya kasihi dan sanjungi sekalian. Tajuk saya ni sebenarnya, kalau dari segi keutamaan berkenaan dengan pemikiran Dr. Yusuf Al-Qaradawi, saya rasa tajuk yang paling orang tak nak dengar kot. Maksud saya, jarang-jarang diangkat sisi kepenyairan ataupun kesusastraan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sedangkan beliau, bukan daripada penilaian saya lah, daripada penilaian tokoh-tokoh kritikan Arab dan juga sastrawan-sastrawan Arab, adalah penyair. Antaranya pengkaji syair-syair beliau, iaitu Dr. Zakaria Abdul Majid An-Nuti, menggelar beliau sebagai syair As-Sahwah Al-Islamiyah, dan ada yang lain yang menggelar beliau sebagai syair Ad-Da'wah Islamiyah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, mungkinlah sebab kita buat di DBP ni agak sesuai sikit tajuk ni, iaitu sumbangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam sastra Islam. Tajuk sastra ni, kalau di universiti, kalau di bangku-bangku kuliah, antara tajuk yang berat sebenarnya. Kalau buat sebelah petang, budak-budak terak habis. Jadi alhamdulillah saya ikut jadual tentatif. Tajuk ni asalnya petang, tapi ada isu jadi dialih sini. Jadi saya, insya-Allah saya takkan panjang. Yang penting saya cuba ketengahkan sisi yang jarang diketengahkan oleh pengkaji-pengkaji, oleh ilmuwan-ilmuwan, yang sisi kesusastraan yang sepatutnya kita tak boleh tinggal sikit pun sisi-sisi yang ada yang penting ini untuk diisi oleh orang lain. Untuk pembentangan saya, insyaAllah saya cuba tak baca, sebab biasanya saya biasa bentang di konferen, dan biasanya kalau ada bahagian tengah ni kot, ada kot 2 baris je kot biasa yang hadir kalau bab-bab sastra dan kritikan, ya. Saya cuba, insya-Allah. Dan pembentangan saya, insya-Allah, berkisar tentang 4 poin, insya-Allah. Iaitu yang pertama tentang Islam dan keindahan, yang kedua tentang kepenyairan dan kesusastraan ataupun kita sebut syairiyat Al-Qaradawi, dan yang ketiga tentang konsep sastra Islam, dan yang keempat berkenaan dengan contoh-contoh. Kenapa kita perlukan sastra Islam? Bila saya sebut sastra Islam, ia bukannya sebahagian daripada, kalau kita belajar dalam sastra Arab, ada dipanggil al-unsur al-adabiyah, iaitu tempoh-tempoh ataupun era sastra yang bermula dengan zaman jahiliah dan berakhir dengan zaman moden. Ia bukannya berkenaan dengan tempoh, bukan sastra itu dipanggil adabu fatrah. Ia adalah adabu fikrah. Ia adalah sastra yang berkenaan dengan ideologi, dengan pemikiran, ya. Kenapa? Disebabkan adanya al-ghazwul fikri, iaitu serangan pemikiran. Jika kita sorot sejarah sastra moden,
Saya dah sebut dah tadi, memang bidang ni bidang sastra, jadi banyak saya akan sebut istilah-istilah sastra. Zaman sekarang ini kita dah bukan modernisme lagi. Mungkin kita berada di hypermodernisme ataupun sebelum kita sebut pasca ataupun postmodernism. Okey. Pada era modernism, sastra ini diperkenalkan dan dimonopoli oleh dunia barat, iaitu sehingga bentuk-bentuk genre sastra dikemukakan, kemukakan, maksud saya diketengahkan oleh sastrawan barat, iaitu contoh genre yang kita jumpa, yang kita biasa dengar, iaitu short story, cerpen, cerita pendek, itu daripada barat. Kita tak boleh nak argue kata tak, dalam Arab kita ada contoh macam Qissatul Mathal, cerita berkenaan dengan bagaimana sesuatu perumpamaan itu terjadi, ataupun kita ada hikayat Alful Lailah wa Lailah, kita ada Al-Maqamat. Itu tak boleh jadi ta'assub. Kita kena terima dalam dunia moden ini, genre sastra, iaitu bentuk-bentuk sastra, memang kita berhutang dengan barat. Novel, Al-Masrahiyah, iaitu drama ataupun play, ini semua adalah hasil maksudnya kreativiti dan inovasi barat. Jadi ia bukan sekadar cerita, ia bukannya sekadar keseronokan. Sebenarnya di sebalik genre ataupun qalib ini ada ideologi yang dibawa, ada message, ada risalah. Maka tentulah risalah, message yang dibawa oleh pengkarya ini, novelis ini, karyawan ini berbahaya, sebab ia bergantung kepada aliran mana yang dianuti. Contohnya kita ada macam klasisisme, iaitu dalam bahasa Arab disebut al-klasikiyah, kemudian beralih kepada romantisi atau romantikiyah ataupun romanticism, kemudian beralih kepada realism ataupun al-waqi'iyah, kemudian beralih kepada simbolism, kemudian beralih kepada existentialism, dan seterusnya. Alhamdulillah, tokoh-tokoh sastrawan Arab dan juga pengkritik antara yang besar pada zaman moden ini adalah Abul Hasan Ali An-Nadwi. Mungkin tuan-tuan pelik bila saya sebut nama Abul Hasan, Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi sebagai tokoh sastrawan Islam. Pada 60-an, 70-an, beliau antara yang awal yang mencetuskan perlu adanya aliran ataupun gagasan sastra untuk membendung aliran-aliran pemikiran sastra daripada barat. Beliau mengatakan kita perlu ketengahkan, sebab turath, itu heritage yang kita ada sangat banyak, qalib, bentuk-bentuk genre yang ada sangat banyak, pemikiran kita lebih terkehadapan. Kenapa kita tidak boleh mengetengahkan sastra kita sendiri? Tentulah kita lebih daripada barat. Begitu juga dengan tokoh yang terkenal dalam bidang sastra sebelum dia beralih kepada dakwah, itu Sayyid Qutb. Beliau juga mengetengahkan tentang gagasan ataupun idea sastra Islam. Kemudian disambut oleh adik beliau iaitu Muhammad Qutb. Mereka menggagaskan sastra Islam. Dan alhamdulillah, setelah beberapa perbincangan berlaku, konferen pada tahun 1986, maka tertubuhlah Rabitah Al-Adab Al-Islami Al-Alamiyah, Liga Sastra Islam Sedunia. Dan pada ketika itu, sebulat suara hadirin peserta konferen ijtima' melantik Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi sebagai presiden ataupun pengerusinya, bukan untuk term yang tertentu, sebaliknya madal hayah, iaitu seumur hidup. Setelah Syekh Abul Hasan Ali An-Nadwi meninggal, barulah dilantik orang baru setelah lama, iaitu Dr. Abdul Quddus Abu Saleh. Tokoh-tokoh yang lain yang bersama dengan mereka adalah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau juga sebahagian ataupun anggota di dalam Rabitah Al-Adab Al-Islami Al-Alamiyah. Saya sebut tadi, poin yang pertama adalah berkenaan dengan Islam dan keindahan. Dalam buku beliau, Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu buku Al-Islam wal Fan,
perbicaraan yang mula-mula diketengahkan tentang konsep keindahan dalam Islam. Konsepnya bila kita baca Hamka agak sama. Jadi saya di sini saya suka baca Hamka lebih kurang sama. Saya baca sedikit. Kalau banyak pun tuan-tuan boleh sabar saya. Hidup itu untuk apa? Alangkah murahnya nilai hidup ini kalau hanya semata-mata terbatas pada kebendaan. Apalah harganya manusia ini kalau fikirannya hanya tertuju kepada nasi dan gulai, roti dan garam. Tak pernah matanya singgah kepada bunga yang sedang mekar atau bintang berkelip di halaman langit. Alangkah kersangnya hidup itu kalau kerja petang pagi, siang malam hanya menghitung, membilang, membagi, membuat kali-kali, memperinci ilmu pasti pada alam, tetapi tidak merasakan keindahan yang ada dalam alam. Kemudian disebutkan elemen yang ada pada diri manusia, iaitu kita bukan sekadar jasad jasmani, kita ada elemen lain itu rohani, dan kita ada elemen yang perlu yang ada dalam sastra Islam, iaitu elemen emosi. Penting tuan-tuan emosi. Dalam teknologi sekarang, kita takutkan kalau kita hantar mesej, kawan kita salah faham. Jadi diciptakan apa? Emoji tak? Penting emoji. Biasa kadang-kadang kita bergaduh dalam grup WhatsApp sampai kena apa? Sebab salah faham. Bahasa tu kita cakap lembut, tetapi dia baca marah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita kena ambil apa? Emoji yang ada apa? Gelak sampai keluar air mata kan. Okey. Tubuh mengkehendaki benda untuk menyuburkannya. Dia hendak makan, hendak berpakaian, hendak bertempat tinggal. Akal berkehendakkan kepada bahan yang akan difikirkan menurut undang-undang berfikir, iaitu logik. Tetapi di samping tubuh dan akal ada lagi perasaan halus, iaitu atifah dalam bahasa Arab. Al-atifah, perasaan emosi, al-ihsas, al-infial. Yang meninggikan semarak perasaan halus itu ialah keindahan. Sebab tu manusia ini tak boleh lari daripada cerita tentang seni. Tadi agak keras juga tadi, maksudnya Ustaz Abu Mubarak kan, beliau sebut jenuh nak baca banyak sangat. Tapi alhamdulillah lah saya tak perlu baca banyak, sebab karya-karya Dr. Yusuf Qaradawi yang dalam aspek sastra ni tak banyak. Kenapa? Sebab dia ada fake keutamaan al-awlawiyat. Dia sangat sayangkan syair. Tak boleh dia ada sebut. Dia cuba pinggirkan syair, tetapi syair yang mengejar dia. Tetapi dia perlukan perkara yang lebih utama untuk umat. Berdakwah untuk umat, menulis untuk umat. Jadi dia terpaksa meninggalkan syair. Sebab tu tuan-tuan perempuan jarang dengar sisi ini daripada dia. Tapi kalau kita pergi jumpa dia, kalau dipanggil, saya pernah hadir sebagai salah seorang daripada Multaqa Talamis Qaradawi. Bila malam kita bertemu dengan dia, dia sangat menghargai dan menghayati syair-syair. Dia sendiri yang membaca dan mengalunkan syair-syair ini. Okay, saya ada sikit lagi yang Hamka ni. Suburkanlah rasa keindahan yang ada dalam jiwa saudara, sebab dialah alat penangkap keindahan di luar diri. Apabila telah berpadu di antara keindahan di luar dengan di dalam, nescaya akan terlompat dari mulut saudara satu ucapan yang tak ada ucapan di atasnya lagi. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak. Ini adalah sisi yang pertama, iaitu ataupun poin yang pertama berkenaan dengan Islam dan keindahan, iaitu kita tak boleh lari dari bercakap tentang seni yang mana bertitik tolak daripada perasaan yang tersentuh dengan keindahan. Semua kita sekarang ni penat kerja, stres. Ada istilah baru, kena pergi mana? Pergi healing. Ya, perasaan bila kita tengok alam semula jadi yang Tuhan
kurniakan, ya, sangat menenangkan. Seterusnya, berkenaan dengan kesusastraan dan juga sisi kepenyairan ataupun persuratan pada sosok Yusuf ataupun Al-Imam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Seperti yang saya sebut pada awal pembentangan tadi, beliau adalah tokoh ensiklopedik, iaitu bukan satu-satu bidang sahaja yang beliau khusus, dalam bidang akidah, dalam bidang fiqh, dalam bidang akhlak, kerohanian. Bahkan beliau tidak tinggal pun bidang kesenian ataupun sastra ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, kita tak pernah dengar anak dia tokoh ulama ataupun pendakwah, tetapi mungkin ada sesuatu yang mengalir dalam diri anak-anak dia. Salah seorang anak ni, Abdul Rahman, juga adalah seorang penyair. Peringkat awal daripada sekolah menengah lagi, beliau memang sangat dikenali dengan bersyair. Memang lidah beliau sentiasa mudah mengalun-alunkan syair, maksudnya irtijal secara spontan. Tetapi seperti yang saya sebut tadi, disebabkan ada keutamaan yang lebih besar, maka terpaksa ditinggalkan sisi ini. Dan jika kita lihat tokoh-tokoh pendakwah, tokoh-tokoh ilmuwan Islam dari era moden, ada yang menitik beratkan bidang sastra ini. Antara lain adalah Syekh Ali At-Tantawi. Al-Qaradawi menggelar beliau sebagai adib al-fuqaha wa faqih al-udaba, adibul fuqaha wa faqih al-udaba, iaitu sastrawan di kalangan ahli fiqh. Ramai di kalangan ulama-ulama silam juga adalah penyair. Begitu juga dengan Hamka, sisi sastranya yang sangat kuat. Dan antara tokoh reformis hebat kita, iaitu yang banyak disebut tentang kaum muda, iaitu Syed Sheikh Al-Hadi, yang menulis novel pertama Melayu, iaitu Hikayat Faridah Hanum. Arab dia tersebut Hanum, disebut Hanim, tapi macam mana kita sebut jadi Hanum? Sepatutnya Hanim. Okey. Untuk karya-karya sastra Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau bermula dengan mengarang ataupun menghasilkan al-masrahiyah syairiyah, iaitu drama yang berbentuk syair. Bayangkan skrip drama untuk dipentaskan tu bukannya prosa, bukannya dialog biasa, sebaliknya adalah puisi. Masrah bertajuk Yusuf As-Siddiq. Yusuf As-Siddiq, iaitu ketika tahun pertama dia di sekolah menengah, malangnya skrip ini hilang sehingga kini tidak dijumpa. Itu yang pertama, iaitu dari segi genre al-masrahiyah, itu drama ataupun play dalam English. Dan ada satu lagi drama disebut al-masrahiyah at-tarikhiyah. Ini agak terkenal, iaitu Alim wa Taghiyah. Alim ini mewakili Sa'id ibn Jubair, tokoh tabi'in. Dan Taghiyah ini beliau gambarkan dalam sosok Al-Hajjaj ibn Yusuf. Ada di kalangan tokoh-tokoh sastrawan dan juga ilmuwan juga tidak bersetuju dengan beliau, seperti yang Datuk Profesor sebut tadi. Kita tidak kata kita agungkan sampai tidak ada sisi yang langsung kita tak kritik, ada. Agak disebut keterlaluan cara dia menyifatkan Al-Hajjaj. Sedangkan Al-Hajjaj juga ada sumbangannya yang tak boleh kita nafikan. Dalam kes ini, iaitu beliau cuba datangkan kepada jail generasi yang baru, apabila kita ditekan, apabila kita dipijak sehingga kan hampir kebebasan langsung tidak ada lagi, akan munculnya tokoh-tokoh hebat di kalangan agamawan sendiri. Sa'id bin Jubair
disebut bagaimana beliau menyertai kem Abdul Rahman Al-Ash'as. Okey, bagaimana mereka tidak bersetuju dengan kerajaan Umayyah. Yang fokusnya adalah tindakan yang agak zalim yang dilakukan oleh Hajjaj, iaitu apabila menang setelah beberapa siri peperangan antara kedua-dua kem, ramai yang melarikan diri yang bertempur dengan tentera kerajaan Umayyah. Antara yang melarikan diri Abdul Rahman sendiri dan juga Sa'id bin Jubair. Setelah berbelas tahun melarikan diri, dia masih lagi diikori, bahkan ditangkap, bahkan disoal siasat, bahkan dihukum bunuh. Itu agak mengecewakanlah bagi tokoh pemerintah Islam yang digambarkan oleh Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebenarnya beliau mengangkat sisi sejarah Islam yang sangat luas, yang mana ia boleh menjadi bahan dalam genre-genre ataupun bidang-bidang sastra. Itu satu contoh daripada beliau, walaupun dalam bidang dakwah dan agama, tetapi tidak meninggalkan sedikit pun bidang yang boleh diambil, diisi oleh golongan lain. Seterusnya, itu yang pertama, iaitu genre al-masrahiyah. Yang kedua, puisi. Puisi, seperti yang saya sebut tadi, lebih dikenali dalam puisi. Beliau mempunyai dua kumpulan puisi. Yang pertama berjudul Nafahat Walafahat. Nafahat Walafahat, kecil je. Kalau yang jenis rajin baca puisi, satu hari boleh habis rasanya ni. Nafahat Walafahat. Yang kedua, Al-Muslimun Qadimun, orang-orang Islam sedang mara. Sebenarnya kedua-dua kumpulan puisi ini berada di merata-rata di dalam jurnal-jurnal, tetapi alhamdulillah Allah utuskan, saya sebut, pengkaji namanya Adham, Husni Adham Jarrar, yang sangat peka kepada pentingnya syair-syair Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia sendiri yang kutip puisi-puisi ini dalam majalah-majalah yang bertebaran. Bahkan dia duduk dengan Syekh Qaradawi, minta kalau Syekh masih ingat lagi syair-syair yang lama, maka dia rakamkan dan tulis semula, dan alhamdulillah ia berjaya menghasilkan dewan, disebut dalam bahasa Arab, kita sebut kumpulan puisi ini adalah dewan, namanya Nafahat Walafahat, iaitu diterbitkan pada tahun 1985, mengandungi 15 qasidah. 15 qasidah. Maksud qasidah, tuan-tuan dan puan, bukan qasidah yang itu. Qasidah ni bait-bait syair yang lebih pada 7 bait. Maksudnya, memanglah ada kalau kita masuk dalam sastra akan ada perbincangan. Bait syair, dia lebih pada 7 dan ke atas, itu dipanggil apa? Qasidah. Okay. Kalau kurang, kita sebut qita'ah ataupun maqtu'ah sajalah. Okay. Husni berjaya mengumpulkan 15 qasidah. Dan kalau kita tengok dalam qasidah-qasidah ini, Syekh bernafas panjang, itu sebut dalam bahasa Arab. Bukan kalau kita nak tulis puisi macam Datuk sendiri, mungkin 20 kot baris. Ada salah satu daripada qasidah beliau, Al-Malhamah An-Nuniyah, 390 bait. Dan dia mampu mengekalkan harfur rawi atau al-qafiyah dan juga bahar. Maksudnya ini salah satu petunjuk tentang kepenyairan dan juga kesusastraan beliau dalam bidang ini. Yang kedua, saya sebut tadi Al-Muslimun Qadimun. Husni Jarrar berjanji, disebab dia kata ada lagi kumpulan-kumpulan puisi yang tertentu yang ada, yang maksudnya yang dia boleh dapat, dan dia kata dia akan keluarkan, dan agak lewat 1994 baru diterbitkan
kumpulan yang kedua, diwan yang kedua itu Al-Muslimun Qadimun, iaitu orang-orang Muslim sedang mara. Yang ini ada 24 qasidah. Saya syok sendiri ke? Maksud saya tak, bukan. Nak kata Dr. Yusof Qaradawi ni dia ni sehebat penyair sebab tokoh kita. Lalu kita kata dia ada syair, dia hebat. Tapi saya memang kalau Datuk punya puisi saya dengar, dia terasa sesuatu. Begitu juga dengan Qaradawi. Bukti saya dalam kitab Al-Hawi fi Fihras Tawalif Al-Imam Qaradawi, ada yang saya kira ada lebih 14 kajian ilmiah, iaitu berkenaan dengan disertasi ataupun tesis peringkat master dan PhD, mengkaji puisi-puisi beliau. Maksudnya kalau ada pelajar boleh buat master, PhD ataupun sekurang-kurangnya masyru' takharruj, final year project, dia akan ada dilantik supervisor. Supervisor dia takkan biar kalau puisi itu bukan puisi yang mencapai piawaian standard yang sepatutnya. Tentulah ini salah satu petunjuk kepenyairan beliau. Begitu juga artikel jurnal, tak perlu sebutlah, memang banyak, dan juga proceeding artikel memang banyak. Jadi ini membuktikan sisi ini sangat kuat pada diri Dr. Yusof Al-Qaradawi. Antara buku yang terkenal yang mengkaji agak detail tentang puisi-puisi beliau ditulis oleh Dr. Zakaria Abdul Majid An-Nuti, iaitu pensyarah di Al-Azhar, dan menarik, buku ini memang betul-betul menunjukkan kepenyairan Dr. Yusof Al-Qaradawi. Salah seorang yang mengakui kepenyairan beliau adalah Dr. Imaduddin Al-Khalil, iaitu tokoh sejarawan sampai sekarang ada daripada Iraq. Beliau memang dalam bidang sejarah, dalam bidang tamadun, tetapi pada masa yang sama juga adalah sastrawan, menulis Al-Masrahiyah, iaitu drama, dan juga ada karya-karya sastra yang lain. Beliau juga bagi beliau cukuplah Malhamah Nuniyah, iaitu yang saya sebut tadi 300 bait itu, memberi sumbangan yang sangat signifikan dalam bidang penyair atau bidang syair moden. Okey. Yang ketiga, poin yang ketiga berkenaan dengan konsep sastra Islam. Dalam buku beliau Al-Islam wal Fan, yang saya sebut tadi, di bawah tajuk Seni dan Sastra, Syekh mengemukakan konsep sastra yang dipegang beliau. Kata beliau, sastra yang kita inginkan adalah sastra yang bermisi edukatif, yang mempunyai fungsi dan peranan. Maksud di sini adalah sebagai media pendakwahan dan pendidikan, bukan sastra yang merosak, yang memesong. Sastra yang berciri al-adab al-multazim, iaitu beriltizam dengan pandangan sarwa Islam, akidah dan nilai-nilai moral keagamaan. Syekh Dr. Yusof Al-Qaradawi bertitik tolak daripada ayat-ayat terakhir dalam surah Asy-Syu'ara ayat 224 hingga 227. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasy-syu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Daripada ayat ini, dua ayat ataupun tiga ayat yang pertama, seolah-olah kita nampak, kita mula-mula gelisah baca, sebab Quran cela ni, syair ni dimulakan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, mereka ada fans, tetapi fans mereka adalah siapa? Al-ghawun, orang-orang yang bukan tuan-tuan lah, bukan yang baru ni ada apa? Oh, bukan di sini kot. Okey. Hamka juga mengulas dalam tafsir beliau. Maksudnya penyair, sastrawan memang akan ada pengikut, akan ada fan. Ya. Kalau kena dengan jiwa mereka. Inilah sisi yang saya sebut, kita perlu ada tokoh-tokoh ilmuwan yang mana akan ambil alih juga sisi ini.
Tetapi alhamdulillah ayat yang terakhir Allah kecualikan penyair-penyair illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan di kalangan sahabat penyair Rasul antaranya Hassan bin Thabit, Abdullah bin Rawaha dan Ka'ab bin Malik, Nabi Muhammad menjadikan mereka maksud penyair baginda. Mereka ini ditugaskan ketika di dalam peperangan, dalam ghazwah, Nabi biasanya akan hantar dulu contoh Abdullah bin Rawaha, kemudian macam tak kena, maksudnya tak boleh lawan syiar-syiar ejekan ataupun hijab daripada Quraisy, Nabi akan hantar yang lain. Dan apabila Nabi hantar Hassan bin Thabit, syair yang dikenakan kepada mereka, dilontar kepada mereka, lebih bisa daripada anak panah yang disebut. Maksudnya ada sesuatu sisi yang perlu, yang patut kita juga titik beratkan. Walaupun saya sebut tadi sisi ini sangat jarang-jarang ada pada tokoh-tokoh pendakwah dan ilmuwan. Ya, Nabi bukan penyair, tetapi Nabi menghayati, Nabi mendengar, Nabi beristishhad dengan syair. Begitu juga dengan para sahabat, bahkan di kalangan sahabat yang sebut tadi adalah penyair. Ramai di kalangan mereka penyair. Antara hadis-hadis yang sahih disebut, inna minal bayani la sihra, inna minas syi'ri hikmatan. Ini sisi-sisi yang sepatutnya kita tengok di dalam nas-nas yang berkenaan dengan sastra dan syair. Ada sesuatu yang sepatutnya kita jadikan media ataupun wahana di dalam berdakwah. Seterusnya, konsep sastra Islam yang saya sebut tadi, iaitu yang multazim, iaitu di dalam kajian moden, dalam bidang kritikan sastra moden, penyair tidak boleh berada disebut ivory tower, menyendiri, hanya meluahkan masalah peribadi, kesengsaraan yang dialami, kesakitan jiwa. Itu bukan penyair Muslim, bukan penyair sastra Islam. Mereka perlu multazim, iaitu menyertai masyarakat, berkongsi kesusahan, penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Ia mesti bertanggungjawab mengangkat isu-isu semasa yang dialami oleh masyarakat. Itu adalah al-iltizam. Okay. Elemen-elemen iltizam ini ada dalam puisi-puisi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu beliau sangat cakna peduli dengan isu-isu masyarakat. Antaranya disebut tentang isu-isu yang melanda, contoh yang dekat dengan kita tadi, yang kita tengok sketsa tadi, itu Palestin. Beliau menulis dan juga mengangkat isu-isu. Begitu juga apabila berlaku apa yang berlaku di Bosnia Herzegovina, apa yang berlaku di Afghanistan, ada diangkat di dalam dewan beliau. Saya akan baca beberapa contoh nanti. Tema-tema dan tajuk-tajuk puisi Al-Qaradawi berkenaan dengan penelitian, muhasabah diri, juga ada patriotisme dan kenegaraan, juga ada tentang al-munasabat Islamiyah. Ini tidak boleh lari di kalangan para penyair, mesti bercerita tentang peristiwa hijrah, Lailatul Qadar, Maulid Nabi, ada disebut. Begitu juga dengan taubat dan beberapa contoh yang lain. Sekarang saya pilih mungkin satu ataupun dua yang berkaitan dengan Palestin. 156. Antaranya disebut, ma khuntu dini aw himaya wa lam akun yawman ala hurumatihi bidhanini falyas'alu anni al-qanata wa yas'alu anni al-yahuda fatalama khabbaruni. Aku tidak pernah sekalipun mengkhianati agamaku ataupun larangan-larangan perintah yang besar, dan aku tidak pernah sekalipun melanggar hurumat-hurumat ataupun pengharaman ataupun larangan-larangan yang
tetapkan. Ini berkenaan dengan sebenarnya syair yang ditujukan kepada syabab ataupun pemuda-pemuda Islam yang menyertai peperangan bersama dengan tentera Inggeris di terusan Swiss. Sebab itu disebut ni, فَلْيَسْأَلُوا عَنِّ الْقَنَاةَ وَيَسْأَلُوا عَنِّ الْيَهُودَ فَطَالَمَا خَبَّرُونِي. Kalau tak percaya, tanyalah apa yang berlaku pada Qanah Swiss, iaitu terusan Swiss. Dia juga menyebut, Ya farisal wadi wa qaida sijnihi abanul kinanati am banu Sahyun. Sahyun maksudnya Zionis. Halla dhahabta ila al-hududi hamaitaha wa araitana afkara Napoleon. Disebut, wahai pahlawan wadi, iaitu lembah, dan juga pemimpin penjara, tidakkah kamu pergi ke sempadan memeliharanya? Tunjukkanlah kepada kami strategi pemikiran Napoleon di dalam peperangan. Idhab li Ghazzata ya Humam wa ansina bi jihadika dami Salahuddin. Afa indana kabshun nattah wa na'jatun fil harbi jamma bi ghairi qurun. Disebut, marahlah, pergilah ke Gaza, wahai pemberani ataupun pahlawan. Lupakanlah dengan jihadmu yang berdarah Salahuddin. Maksudnya akan ada yang datang nanti yang menggantikan Salahuddin, iaitu yang membebaskan Palestin. Last sekali, ini adalah berkenaan masih lagi dengan Palestin, iaitu peristiwa Sabra Shatila di Lebanon. Kunna nasina ma madha lakinnahum naka'ul jaraha. Ara'aita Lubnana wa ma yajri bihi fi kulli sahin. أرأيت الشاتيلا وصبرا والبراجين والضواح. أرأيت من حملوا أناجيل البشارة والسماح. ما هم من الإنجيل إلا مثل أبناء السفاح. لم يخجلوا من ذبح شيخ لو مشى في الريح طاح. أو صبية كالزهر لم ينبت لهم ريش الجناح. ذبحوا الصبي وأمه وفتاتها ذات الوشاح. لم يشفي حقدهم دم سفحوه في صلف وقاح. عبثوا بأجساد الضحايا في انتشاء وانشراح. وعدوا على الأعراض لم يخشوا قصاصا أو جناح. ما ثم معتصم يغيث من استغاث به والصاح. أرأيت كيف يكاد للإسلام في وضح الصباح. Di dalam puisi ini, beliau menyatakan ataupun mengangkat isu pembunuhan beramai-ramai di Lebanon, iaitu Sabra Shatila, sehingga kanak-kanak kecil, perempuan, ibu-ibu, bahkan syekh yang kurus, kalau angin disebut penitiup pun dia boleh terbang, maksudnya tak kuat langsung pun dibunuh. Dan anak-anak perempuan yang masih kecil yang di dadanya ada scarf. Mana kita nak cari Mu'tasim yang apabila ada dengar seruan ataupun jeritan meminta tolong, dia datang membantu. Tidakkah kamu melihat Islam itu telah digunakan tipu helah untuk memerangkapnya pada waktu siang yang sangat terang benderang. Ini adalah dua contoh daripada puisi Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dan bagi saya ia adalah, walaupun beliau meninggalkan sisi ini disebabkan ada keutamaan di dalam bidang dakwah, tetapi sekurang-kurangnya ada contoh model yang boleh kita jadikan panduan untuk berkarya. Dan setakat itu pematangan saya di dalam bidang dalam tajuk sumbangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam sastra Islam, sekurang-kurangnya saya mengangkat sesuatu yang jarang diketengahkan. Kawan-kawan, tuan-tuan, perempuan pernah dengar Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada diwan syair dan ada juga skrip drama. Alhamdulillah. Saya mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih yang berusaha Dr. Muhammad Anwar bin Ahmad, pensyarah kanan Jabatan Bahasa dan Kesusastraan Arab, Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIE. Baik, itulah satu sisi yang sangat langka, yang sangat tidak selalu diangkat dan ditonjolkan daripada sisi kesusastraan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullahu taala. Baik.